sebuah gereja terpencil di kaki Gunung Sinai didakwa lokasi Nabi Musa menerima wahyu kerasulan. Dalam gereja ini ada sebuah masjid, ya. Simbolik masjid ini sebagai lambang Islam yang membawa kepada kedamaian dan juga hak Kristian dilindungi. Masjid dibina berhampiran gereja menambah keunikan St. Catherine. Di sudut lain, sebuah perigi lama dikatakan lokasi Nabi Musa bertemu anak perempuan Nabi Syuaib alaihissalam. Di laman gereja pula, rimbunan pohon menjalar didakwa sebagai pohon yang terbakar atau the burning bush, lokasi Nabi Musa dilantik sebagai rasul. Έχουμε τις καμήλες που ανεβαίνουν πάνω στην Αγία Κορυφή. Misteri cahaya di lereng bukit. Ketika melalui satu tempat, lembah yang disebut sebagai Sinai, Nabi Musa alaihissalam melihat ada cahaya di lereng bukit dan pergi untuk mendapatkan cahaya. Ketika sampai di cahaya tersebut, ternyata Nabi Musa alaihissalam telah mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla untuk melantik baginda menjadi Nabi dan Rasul. Cahaya itu terbit dari sebatang pohon hijau yang dijilat api, tetapi pohon itu tidak terbakar. Hanya deruan enjin memecah keheningan perjalanan saya dari Bandar Kairah menuju St. Catherine di selatan Sinai. Dari Kairah ke pusat bandar St. Catherine mengambil masa 6 jam merentas padang pasir di pagari bancaran batu. Cuacanya sejuk dan nyaman walau berada di lembah tandus. St. Catherine adalah bandar paling sejuk di Mesir, terutamanya pada waktu malam. Kawasan ini diselimuti salji ketika musim sejuk. Penduduknya kurang dari 5,000 orang. Oleh itu, bandar ini kelihatan sepi berbanding bandar-bandar yang lain. Hampir 10 kilometer dari pusat bandar St. Catherine terdapat sebuah perkampungan Badui moden. Mereka menetap dalam rumah diperbuat dari batu dan lumpur. Kehidupan nomad semakin ditinggalkan dalam budaya mereka. Ia antara reformasi kerajaan Mesir dalam menambah baik taraf hidup komuniti Badui negara itu. Walau menuju gaya hidup moden, tradisi nenek moyang masih dipertahankan, khususnya budaya berikan tetamu. Seekor kambing bersalut rempah dan lemak sedia untuk dibakar dalam ketuhar tanah, gaya masakan Badui suku Al-Jabaliyah. Syekh Jamil, ketua suku Badui Al-Jabaliyah di kampung ini, bersungguh-sungguh menceritakan gaya tradisi masakan mereka. Menurutnya, mereka membuat tanah liat sebelum memasukkan kambing ke dalam ketuhar tanah. Fungsi tanah liat itu menutup lubang pada ketuhar agar suhunya stabil dan kami masak dengan sempurna. Dikatakan, walau terdapat satu lubang saja boleh menyebabkan kambing itu hangus kerana api akan marak menerusi udara dari lubang itu. Ketika ini, Mesir berada di penghujung musim sejuk. Suhu di bandar St. Catherine sekitar 9 hingga 11 darjah Celsius pada siang hari. Cuacanya bertambah sejuk pada sebelah malam.
Sinai memisahkan Mesir dengan Arab Saudi, Jordan dan Palestin. Laungan azan Jumaat berkumandang dari Masjid Wadi Al-Muqaddas, satu-satunya masjid di bandar St. Catherine. Wadi Al-Muqaddas bermaksud lembah yang suci. Penduduk tempatan meyakini di lembah inilah Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika baginda menerima kerasulannya. Sempena peristiwa besar itu, masjid ini dinamakan Masjid Wadi Al-Muqaddas, Masjid Lembah yang Suci. إن الصراع بين الحق والباطل قديم منذ قدم البشرية وهذا الصراع مستمر. Jemaah khusyuk mendengar khutbah daripada Imam Gad, imam utama masjid ini. Majoriti jemaahnya pula dari kaum Badui suku Al-Jabaliyah. وسورة الإسراء تكتب به وسورة بني إسرائيل. Saya tidak mensia-siakan peluang menghulur salam ukhuwah, mengukuh ikatan antara Muslim Nusantara dengan imam di Wadi Suci ini. Syekh Gad telah bertugas selama 3 tahun memimpin jemaah di lembah terpencil dengan jumlah penduduknya kurang daripada 5,000 orang. Masjid ini menyatukan komuniti Badui Al-Jabaliyah, memenuhi tuntutan rohani mereka selain keperluan jasmani seperti pengagihan zakat, pengurusan jenazah dan sambutan hari kebesaran Islam. شكرا لك شكرا أشكرك جدا لك شكرا تعاونك ربنا يخليك شكرا شكرا. Sejarah pelantikan Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul berlaku setelah baginda menghabiskan tempoh 10 tahun berkhidmat dengan Nabi Syuaib alaihissalam di Madian. Ketika dalam perjalanan pulang ke Mesir bersama isteri serta keluarganya, baginda terkandas di lembah suci. Dalam kepekatan malam dicengkam kesejukan angin gurun tanpa arah dan panduan. In the land of Sinai, in the mountain of Moses, Moses came and found the first relation with God. That you will see that these things with your guide in the monastery of St. Catherine. Ilmuwan yang merujuk kajian sejarah kitab-kitab perjanjian lama lebih cenderung mengatakan peristiwa kerasulan Nabi Musa alaihissalam berlaku di lereng bukit dalam biara lama St. Catherine. Oleh itu, saban tahun St. Catherine menerima kunjungan penganut Kristian dari pelbagai negara. Terbina lebih 1,400 tahun yang lalu, biara St. Catherine tersenarai sebagai warisan sejarah dunia oleh Pertubuhan Antarabangsa UNESCO. Sekarang kita di gereja namanya Gereja Santa Catherine. Bendeta ini namanya Bendeta Mikhail. Dia wakili Bendeta Dimianos. Hingga hari ini, lebih 20 orang rahib tinggal dalam biara St. Catherine. Sebahagian besarnya berasal dari Greece. Terdapat keunikan lain di biara ini. Di sini kita akan lihat ada di gereja ini ada masjid yang dibuat dari Maharaja Mesir namanya Al-Hakim bi'amrillah, dan masjid ini di seluruh dunia tidak ada gereja dalamnya masjid untuk orang Muslim. Tapi hanya dibuat karena di zaman kuno kebanyakan orang Bedui datang ke sini untuk mau curi emas atau untuk curi apa saja. Tapi Al-Hakim bi'amrillah waktu bangunin masjid ini untuk kasih tahu untuk orang yang mau mencuri jangan masuk karena tetap ada masjid di sini. Ini macam untuk melindungi gerejanya. Pada awal kurun ke-12 Masihi, sebuah masjid dibina bersebelahan gereja kecil dalam biara St. Catherine. Fungsinya lebih kepada simbol perdamaian. Hari ini, pihak gereja masih mengekalkannya dan mengambil tanggungjawab penyelenggaraan. Antara tujuan ia dibina
supaya melihat kepada perjanjian terdahulu supaya tidak ada sebarang serangan ataupun sebarang percakaran yang timbul antara agama dan wujudkan perdamaian antara Muslim dan juga Kristian. Jadi tak ada pergaduhan. Jadi simbolik masjid ini sebagai lambang Islam yang membawa kepada kedamaian dan juga hak Kristian dilindungi. Pada awal pembinaannya, masjid ini menjadi persinggahan jemaah haji dari Mesir dan negara Afrika lain yang melintasi Sinai sebelum menaiki kapal ke Mekah. Kewujudan masjid ini juga sebagai simbol perdamaian antara pihak gereja dengan kaum Badui agar tidak merosakkan biara St. Catherine. Kiblahnya di sini menuju ke Yerusalem. Tapi kalau kiblah yang menuju ke Mekah, pas di sini, sebelah Mekah. Dan di zaman kuno orang yang haji pasti lewat dari daerah sini, masuk untuk salat dan untuk istirahat. Dua arah kiblat dalam masjid ini membuktikan ia sekadar monumen dan tidak berfungsi seperti masjid sebenar, kerana ia dibina lebih 400 tahun selepas kewafatan Rasulullah dan tidak sepatutnya memiliki dua arah kiblat. Bagi penganut Kristian pula, sebuah gereja kecil berhampiran masjid memberi makna yang besar kerana ia didakwa lokasi sebenar pohon terbakar yang disaksikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baka dari pohon itu dikatakan masih hidup dan menjalar keluar dari gereja. In the monastery of St. Catherine, the hand of the god came and with the fire came to Moses and said to him, "It's the land of your family." Begitulah pandangan dari sumber kerujukan kitab Injil. Hari ini, rimbunan pohon dikenali sebagai The Burning Bush itu di halaman gereja dijaga rapi. Pengunjung dilarang menghampirinya kecuali dengan kebenaran rahib atau pendeta St. Catherine. Diriwayatkan ketika Nabi Musa terkandas di lembah suci, baginda terlihat cahaya dari lereng bukit. Ketika sampai di cahaya tersebut, ternyata Nabi Musa alaihissalam telah mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla untuk melantik baginda menjadi Nabi dan Rasul. Ketika itu Allah telah memperlihatkan kepada Nabi Musa dua mukjizat. Dalam kegelapan malam, Nabi Musa berjalan ke arah cahaya di lereng bukit tanpa menyangka baginda bakal dilantik menjadi Rasul. Pohon hijau yang terbakar tetapi tidak hangus dimakan api menimbulkan persoalan buat baginda. Waktu dia dekat sama api, dia lihat sesuatu aneh. Dia lihat pohon ini hijau dan hijaunya tidak mati, tidak dibakar dan apinya masih terlalu banyak. Terus baru dia dengar suara Allah yang suruh dia tambah wahyu. Allah langsung berbicara, bilang lepasin sepatumu. Seperti kita lihat di sini. Lepasin sepatumu karena kamu di daerah suci. Tetapi Nabi Musa alaihissalam bukanlah mendengar dengan telinganya, sebab makhluk tidak mungkin mendengar kalam qadim daripada Allah Azza wa Jalla. Tetapi diberikan oleh Allah keizinan untuk mendengarnya, maka Nabi Musa memang benar-benar mendengar kalam Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya Nabi Musa disebut dan digelar dengan Kalimullah kerana boleh berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu, Allah meminta Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat baginda. Tongkat itu bertukar menjadi seekor ular yang ganas. Mukjizat yang kedua ialah ketika Nabi Musa meletakkan tangannya di ketiaknya dan mengeluarkannya kembali. Tangan Nabi Musa alaihissalam bercahaya dan sangat putih sekali. Maka ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam dilantik dan diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi Nabi dan Rasul pada peristiwa melihat api yang ada di lereng bukit tadi.
Di dalam kitab karangan Imam Ibn Kathir berjudul Kisah Para Nabi dan Rasul, pohon yang mengeluarkan api itu disebut sebagai pohon Al-Awsash, bermaksud pohon yang berduri. Sementara api yang muncul dari pohon itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sebahagian dari anugerah kepada Nabi Musa AS yang diangkat sebagai Rasul. Dan di situ bermula tanggungjawab dan amanah Nabi Musa AS untuk menjadi Nabi dan Rasul yang menyebarkan dakwah dan kebaikan kepada ummah manusia. Kisah pohon terbakar diakui dalam Islam. Namun tiada riwayat menyatakan pohon itu masih wujud pada hari ini. Dari biara St. Catherine, saya kembali ke perkampungan Badui Al-Jabaliyah. Syekh Jamil, ketua suku kaum Al-Jabaliyah, membawa saya ke kebun penduduk kampung. Pada awalnya terasa janggal bila disebut kebun di tengah-tengah lembah yang tandus ini. Mana mungkin penghuni kampung bercucuk tanam di kawasan Bukit Batu tanpa aliran sungai. Akhirnya, terhampar di depan mata sayur-sayuran dan rempah ratus dalam kawasan hijau yang disebut sebagai bustan, bermaksud kebun oleh penduduk kampung ini. Ingatkan tanah kosongnya kan? Padang pasir. Tapi rupanya ada bawang, ada kacang, ada lobak, ada buah, ada herba, ada ulam, ada semuanya. Memang subur di sini. Kampung ini dikenali sebagai Al-Karam. Penghuninya sekitar 600 orang dari suku kaum Al-Jabaliyah. Mereka juga digelar orang gunung kerana mendiami kawasan tinggi St. Catherine. Selain bercucuk tanam, mereka menternak kambing untuk kelangsungan hidup. Berbeza dengan peternak sekitar Sungai Nil yang kaya dengan sumber makanan, di sini makanan ternakan mereka agak terhad. Zaitun? لا 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 كاس كاس For what? For food or for the animals? sheep. This type of plants useful for the sheep's more. We need it as main food for sheep. هي البذور دي فيها مواد غذائية بالنسبة All للأغنام the جميلة vitamins جداً. inside these flowers. Sejenis pokok akasia yang bermanfaat untuk biri-biri ternakan. Di saat mentari semakin condong ke ufuk barat, hidangan makan malam dikeluarkan dari ketuhar tanah. Kambing yang dipanggang sebelum ini masak dengan sempurna. Bakal disantap bersama wakil kerajaan serta penterjemah sepanjang berada di St. Catherine. Ia mungkin hidangan makan malam buat penduduk kampung, tetapi bagi saya, inilah juadah tengah hari bersama kru rakaman untuk hari ini. Aroma kambing panggang yang diperap dengan pelbagai rempah memenuhi ruang makan ini. Nasi dan salad segar dari kebun berhampiran melengkapkan hidangan tradisi kaum Badui. Semoga Allah memberkati kehidupan mereka atas kesudian menjamu kami. Di lembah ini, Nabi Musa alaihissalam dianugerah mukjizat kerasulan dan secara rasminya dinobat sebagai insan pilihan menyebar dakwah serta kebaikan. Bukti seseorang itu Nabi dan Rasul adalah punya mukjizat. Mukjizat ini nantilah yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berhujah dengan Firaun dan menteri-menterinya yang akhirnya mengalahkan akan hujah Firaun. Baginda diperintah berdepan Firaun durjana.